Halo, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Cikgu harap kamu semua sihat-sihat saja di sana. Okey, pada kali ini kita akan sentuh tajuk 7 iaitu seni ukiran. Baik, kita teruskan dengan slide kita. Okey, di dalam Malaysia kita dapat lihat seni ukiran menjadi perhiasan istana, iaitu rumah, masjid, pintu gerbang, alat permainan, alat muzik, senjata dan pengangkutan. Okey, mungkin ramai yang berpendapat bahawa ukiran hanyalah sekadar desain semata-mata. Okey, ukiran sebenar tidak semudah itu ya. Setiap daripada ukiran yang dibentuk membawa maksud. Walau desain tip-top sekalipun, jika kajian tiada, rujukan tiada, asas tiada, prinsip pun tidak dikenali, tak akan menjadi dan langsung tak menariklah sebuah ukiran tersebut. Okey, sebagai contoh cikgu nak petik iaitu falsafah ukiran Melayu. Jadi secara asasnya ada beberapa perkara yang menjadi pegangan atau falsafah dalam seni ukiran, iaitu yang pertama, tumbuh berpunca, punca penuh rahsia, tajam tidak menujah lawan, dan lilit tidak maut kawan. Jadi nanti kamu akan faham mengapa falsafah ini penting. Okey, dalam standard kandungan kamu akan belajar tentang prinsip seni ukiran, itu yang pertama. Yang kedua, eksplorasi dan aplikasi proses seni ukiran bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni ukiran. Maafkan cikgu. Yang ketiga, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan idea. Yang akhir sekali, 7.4, penghayatan terhadap hasil produk seni ukiran dengan menggunakan bahasa seni visual. Okey, pada kali ini kamu akan belajar tentang prinsip asas seni ukiran sahaja. Okey, jadi seni ukiran mempunyai beberapa prinsip asas. Prinsip asas seni ukiran daripada aspek bahasa seni visual dapat dilihat pada susunan motif yang motif produk yang dihasilkan. Jadi seperti yang telah disebut dalam falsafah ukiran Melayu sebentar tadi, seseorang pengukir yang mahir akan memastikan pemilihan motif ukiran yang berasaskan prinsip asas yang meliputi asas seni lah. Asas seni yang meliputi garisan, rupa, bentuk dan jalinan sebagai unsur seni, manakala harmoni, irama dan pergerakan, kesatuan dan penegasan sebagai elemen dan prinsip rekaan. Prinsip seni ukiran bagi setiap kaum mempunyai persamaan secara universal, iaitu prinsip ketuhanan, hubungan sosial dan kepercayaan. Seperti falsafah ukiran Melayu tadi, dia mengatakan tumbuh berpunca. Jadi itu maksudnya prinsip tersebut sama dengan prinsip ketuhanan. Untuk hubungan sosial dan kepercayaan, mari kita lihat balik. Tajam tidak menujah lawan. Ini berkaitan dengan sosial. Dan lilit tidak maut kawan. Ini berkaitan dengan yang inilah, hubungan sosial dan kepercayaan. Jadi semua itu akan berkait rapat. Okey, motif seni ukiran yang digunakan bersifat harmoni dan persekitaran. Okey, bagi kaum Melayu, kebanyakan ukiran yang dihasilkan menggunakan motif flora. Nanti kita akan lihat ya. Motif flora melambangkan keindahan alam melalui olahan daun, batang, bunga, buah dan suluh pada ukiran. Okey, mari kita lihat ukiran
ukiran flora. Okey, di sini kita dapat lihat ada dua ukiran di sini. Ukiran yang pertama, okey. Di sini dia cakap pengulangan motif dalam sesuatu ukiran menimbulkan kesan harmoni dan tenang. Jadi di sini kita dapat lihat motif, iaitu motif flora, motif bunga yang digunakan sebagai ukiran untuk menimbulkan kesan harmoni dan tenang. Jadi elemen dan prinsip rekaan di sini diterapkan melalui desain flora. Seterusnya, kepelbagaian bentuk dan rupa seni ukiran dapat dilihat dalam seni kaligrafi. Di sini kita dapat lihat seni kaligrafi. Dia terapkan seni kaligrafi dalam ukiran. Okey, untuk karya yang kedua, di sini menyatakan bahawa motif seni ukir disusun secara tepat dan seimbang dengan mengambil kira unsur ruang. Okey, unsur ruang seperti yang kamu belajar, unsur seni di situ dia pengkarya ini telah menerapkan unsur seni dalam penghasilan karya beliau. Karya ukiran kayu. Okey, yang kedua, motif bunga besar yang berada di tengah mewujudkan kesan penegasan. Jika kita lihat balik falsafah yang dikatakan sebentar tadi, inilah yang bermaksud tumbuh berpunca. Dia tumbuh yang ni, alur-alur ini dia tumbuh berpunca daripada motif ini, motif bunga ini. Okey. Yang ketiga pula, motif yang bermula di suatu punca. Nah, seperti yang cikgu cakap, melingkar dan berliku-liku mewujudkan prinsip irama dan pergerakan. Jadi supaya kamu tak pening, kamu faham dulu unsur seni yang diterapkan dalam penghasilan sebuah karya. Itu prinsip rekaan lah. Ukiran motif flora mempunyai garisan yang menghasilkan jalinan yang berliuk-liuk dan bersimpang siur. Okey. Di situ kita nampak beberapa unsur seni diterapkan di dalam penghasilan sesebuah karya. Okey. Kembali kita dengan slide. Nilai falsafah dan kerohanian orang Melayu turut diserapkan oleh pengukir dalam seni ukiran. Ukiran bukan sahaja sebagai seni budaya, malah mempunyai nilai-nilai keagamaan. Contohnya konsep awan larat yang menunjukkan tumbuhan keluar dari satu punca membawa prinsip ketuhanan. Seperti yang cikgu cakap tadi. Manakala prinsip hubungan sesama manusia dijelaskan oleh falsafah tidak menegak atau melentik jauh ke luar ruang. Okey, untuk ukiran kaum Cina pula banyak menggunakan motif haiwan seperti naga yang membawa maksud kemewahan dan kekuasaan. Manakala kaum India menggunakan motif burung merak, gajah dan bunga teratai yang membawa prinsip ketuhanan dan kesucian. Bagi suku orang asli pula, kebanyakannya ukiran berbentuk patung berdasarkan kepercayaan animisme. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain. Mereka ada kepercayaan masing-masing, falsafah masing-masing. Okey. Mari kita belajar dalam gerbang seni. Yang pertama, selain daripada berfungsi sebagai hiasan, ukiran juga mempunyai beberapa fungsi yang lain seperti
kalau dekat rumah selalu kita lihat pada dinding-dinding rumah tradisional lah, dia berfungsi sebagai pengaliran udara yang baik. Yang kedua, peneduhan daripada cahaya matahari. Yang ketiga, ciri-ciri keselamatan. Dan akhir sekali, semestinya nilai estetik. Itu melambangkan budaya sesebuah masyarakat. Untuk falsafah bunga ukir Melayu, yang ni cikgu dah bagi tahu tadi, dah explain dah dengan kamu. Jadi sama saja. Yang pertama, ujung menunduk tumbuh dari satu punca, yang muda tumbuh di bawah yang tua. Itu maksudnya dari segi kehidupan sosial, di mana yang muda menghormati yang tua. Kemudian pergerakan visual, kesederhanaan, keseimbangan, dan akhir sekali hujung tidak menikam lawan. Jadi kebanyakannya ukiran ini dia melambangkan ataupun menggambarkan sebuah budaya setiap kaum masing-masing mengikut kepercayaan. Seperti kaum Cina, mereka percaya bahawa naga membawa maksud kemewahan. Dan Melayu pula terkenal dengan budaya mereka, itu menghormati orang tua, tumbuh dari satu punca, iaitu prinsip ketuhanan dan lain-lain. Okey, cikgu rasa itu saja untuk prinsip asas seni ukiran pada hari ini. Harap kamu semua dapat faham dan mengambil peluang ini untuk belajar tentang ukiran kayu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.